نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah kita buat dua bahagian. Yang pertamanya kita sembang-sembang tentang esteem diri, aras tinggi. Kemudian kita akan tambah, tengoklah dalam di tengah-tengah ataupun kita bagi dua bahagian untuk apa yang Ustazah berikan tu, helaian-helaian yang Ustazah bagi tu. Okey, untuk buku ni saya rasa kita mungkin boleh skip. Sebenarnya skip ni tak seronok, cuma takutnya tinggi sangat, takut ilmiah sangat. Sebab masa buat buku ni daripada tesis, jadi kalau nak buang semua takut nanti tak faham. Jadi kita ringkaskan dulu. Okey, kepada puan-puan yang baru ni, esteem diri ni sebenarnya kalau kita tengok dalam web, dia letakkan sebagai self esteem. Ini perbincangan psikologi dan banyak masuk dalam bidang pendidikan. Self esteem, cikgu-cikgu selalulah kalau bahagian kaunselor lah biasanya menitik beratkan tentang esteem diri, self esteem pelajar. Jadi cuba tengok balik Prakata ni muka surat apa depan tu. Bahagian perhargaan prakata. Setiap insan selalu menganggarkan dirinya sendiri dari masa ke semasa. Jumpa prakata. Itu penghargaan depan lagi. Penghargaan prakata depan lagi. Atas lagi. Okey, prakata. Okey, setiap insan selalu menganggarkan nilai dirinya sendiri dari masa ke masa. Ada masanya dia merasakan nilai dirinya tinggi, ada kalanya pula dia merasakan nilai dirinya rendah. Proses berterusan dalam diri seseorang ini dinamakan sebagai esteem diri. Kita pernah rasa kan? Kadang-kadang kita rasa bernilai, kadang-kadang kita rasa tak bernilai, kan? Memang itu adalah proses. Esteem diri adalah proses dalam diri manusia. Dalam bahasa Inggeris, esteem diri dikenali sebagai self-esteem. Esteem diri menjadi salah satu daripada konstruk penting dalam ilmu psikologi. Dalam bahasa Arab pula, esteem diri disebut sebagai takdiruz zat. Proses menganggarkan nilai diri terbentuk daripada fikiran, tanggapan dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab apa yang menghasilkan esteem diri? Kadang-kadang kita rasa down, kadang-kadang kita rasa okey. Dia sebenarnya bukan datang daripada luar. Bukan datang daripada luar, dia datang daripada dalam juga. Iaitu fikiran, tanggapan dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kan kadang-kadang kita menghadapi situasi yang sama tapi dengan perasaan yang berbeza. Kan? Masa susah, contohnya masa susah, kadang-kadang kita rasa okey je, kadang-kadang kita rasa down. Masalah yang sama tapi dengan perasaan yang berbeza. Jadi sebenarnya bukan perkara luar yang membentuk esteem diri kita sebenarnya. Dia mungkin boleh menjejaskan sikit, tapi dia boleh pulih balik dengan dalaman juga. Okey, jadi
secara ringkas, okey, tengok muka surat sebelah. Sebenarnya esteem diri seorang Muslim asasnya ialah ayat 139 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu berasa lemah dalam perjuangan jangan kamu berasa lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi jikalau kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi bagi kadang-kadang kita rasa macam ni kan, bila kita tengok contoh orang putih lah kan, orang putih pakai kot, ataupun orang kalau wanita dia pakai suit lah kan, suit dengan kemas, dengan speaking. Kemudian kita ni pakai tudung macam ni kan, siapa yang lebih esteem diri tinggi? Ya, Mak Saleh tu lah kan. Sebab apa? Sebab pada kita pada pandangan sekali imbas, yang berpenampilan, yang berperawakan elok, itulah yang esteem diri lebih tinggi. Tapi sebenarnya kalau ikut pandangan Islam tidak begitu. Takkan kita yang pakai tudung, kita yang bercakap benar, kita yang solat, berbanding dengan orang yang nampak dia elok pada luarannya tapi dia mensyirikkan Allah, dia tidak menunaikan solat, dia membuka aurat. Siapa yang sepatutnya lebih esteem diri tinggi? Siapa yang sepatutnya menilai diri dia tinggi? Kita kan? Kita. Sepatutnya kita. Jadi sebab itu esteem diri ni kita kena bagi penerangan semula. Sumber kita mesti datang daripada wahyu. Daripada wahyu. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran ni, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu rasa lemah dan jangan kamu rasa berduka cita, sedangkan kamulah orang yang tertinggi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamulah yang tertinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ni Allah bagi tahu kepada kita nilai-nilai benda yang kita nak nilai tu. Kita ni tinggi ke rendah. Kalau kita nak timbang berat badan kita, kita kena ada penimbang kan? Boleh pakai penimbang kuih? Tak boleh. Rosak kan? Jadi kita nak timbang berat badan kita, mesti ada penimbang. Kan, penimbang yang sesuai. Jadi kalau kita nak ukur esteem diri kita, kita pun kena ada penimbang. Penimbang pertama ialah ayat Al-Quran. Apa yang Allah timbang? Allah kata kita tak boleh lemah, kita kena rasa tinggi. Kamu sebenarnya tertinggi. Wa antumul a'launa, bila kamu jadi tertinggi? In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman. Jadi nilai pertama bagi orang Islam untuk merasakan nilai diri dia tu tinggi, yang pertama kena iman, beriman. Kena iman, beriman. Kemudian iman ni pula puan-puan, kalau nak bincang, kalau nak berbual-bual tentang iman ni, iman tu kena yang sahih, iman yang betul sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab orang-orang Islam yang mengaku beriman ni sering pula ditangkap kerana ajaran sesat. Kan, kerana didapati menyebarkan ajaran sesat. Ajaran sesat ni dia bukan berkaitan dengan salah semayang, tak kena rakaat, tak betul baca Fatihah, bukan. Ajaran sesat ni dia berkaitan dengan iman. Dia berkaitan dengan iman. Rosak iman, jadilah ajaran sesat. Kalau tak betul baca Fatihah, tak berkaitan dengan iman. Sebab apa? Contoh. Kalau kita nak kita esteem diri kita ni, yang pertama kena iman, tapi iman tu kena yang sahih. Contoh yang baru ditangkap ni, baru yang dia dah lama sebenarnya diwartakan sesat tu 2021. Mungkin masa tu COVID kan tu, tak tahulah, lepas COVID lah kan, 2021. Jadi macam ni, apa ajarannya dia kata dia orang Islam, dia kata dia orang beriman. Bagi dia esteem diri tinggi lah kan. Sebab apa? Sebab dia ada pengikut, dia ajarkan ajarannya kepada pengikut-pengikut dia. Apa yang diajarkannya? Dia kata Nabi Muhammad tu adalah Allah.
Puan-puan, banyak ajaran macam ni. Dia bukan satu ajaran sesat. Yang ni pun kata macam tu, yang ni pun kata macam. Cuma yang ditangkap tu tak semua. Tak semua yang ditangkap. Tak semua yang diwawarkan sebagai sesat. Ada yang dia berlalu begitu sahaja. Tapi dakwah ini banyak yang mengatakan bahawa Allah dan Muhammad tu satu. Itu yang paling teruk. Yang kurang teruk sikit, tapi kalau teruk tu memang teruk lah bab iman ni, sebab dia salah. Satu lagi dia kata Nabi Muhammad itu jelmaan Allah. Teruk juga, lebih kurang sama lah kan. Mana boleh jelma macam tu. Allah Rabbul Alamin, Nabi Muhammad itu makhluknya, hambanya kan, abduhu wa rasuluh. Bila dah abduhu, mana boleh jelmaan kan. Nas-nas banyak sebut abduhu wa rasuluh. Ana basyarum mithlukum, yang ada dalam surah Al-Kahfi. Aku manusia seperti kamu. Mana boleh jelma. Jadi jelmaan-jelmaan ini kepercayaan-kepercayaan lain. Jadi iman kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu orang-orang yang tertinggi jikalau kamu orang-orang yang beriman. Iman tu dulu kena betul, kena sahih. Kena sahih. Sebab sebab itulah kita kena betulkan dulu sumber esteem diri kita. Cuba kita tengok muka surat 44. Kita langkau lah teori-teori esteem diri berdasarkan perbincangan ahli psikologi barat. Kita tinggalkan. Nanti kan puan-puan pening pula, menyesal pula datang hari ni. Tak nak bagi menyesal, kita pun langkau muka surat 44. Puan-puan dah dapat tadi esteem diri apa makna? Kita selalu anggarkan nilai diri kita kan. Bila kita esteem diri kita rendah, ada masalah ataupun fizikal kan. Fizikal, contoh kalau remaja, kalau dia banyak jerawat contohnya kan, kalau dia banyak jerawat, dia tak nak keluar rumah. Banyak perempuan, banyak kes yang kita terima, pelajar-pelajar ni dia jadi kemurungan. Kita tengok dia tu okey je kan, anak orang berada, sekolah pun okey, nampak macam putih molek daripada kita ni, tapi dia kemurungan. Dia rasa dia tak cantik, dia rasa dia banyak jerawat. Tengok berapa biji je jerawatnya, tapi dia jadi dia rasa rendah diri dia. Banyak jenis macam tu. Sebab apa? Sebab antara faktornya ialah kawan-kawan ejek. Satu lagi, dia bandingkan diri dia dengan gambar ke, ataupun banding dengan orang yang lebih tinggi daripada dia. Jadi kita tak boleh nilai macam tu. Puan-puan, kalau nilai kulit, semua orang Sudan tu low self esteem. Tak ada pun mereka macam tu. Kalau kita pergi ke Makkah, Madinah kan, jumpa mereka, ahli-ahli jamaah ni, mereka high self esteem, speaking lagi kan, cakap dengan kita, tinggal barang, dia nak pergi tawaf, tolong kita tak tengok pun mereka rasa down, kemurungan, tak ada. Jadi penilaian diri mereka bukan pada kulit mereka, Kenapa pula kita yang putih lebih jauh daripada mereka nak jadi down? Kerana sebab-sebab yang terlalu kecil. Jadi sepatutnya bagi orang Islam, bukan penilaian fizikal yang boleh menyebabkan kita rasa tinggi ataupun rendah. Ada penilaian lain. Yang tadi apa dia? Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Okay, cuba kita tengok muka surat 44. Kajian esteem diri menurut hadis ini dikaji di peringkat ijazah Dr. Falsafah, kerana setakat yang diketahui belum ada perbincangan dan kajian khusus esteem diri menurut Islam. Apabila kita mahu mengkaji esteem diri menurut perspektif Islam, kita perlu mengkaji sumber agama Islam itu sendiri, iaitu Al-Quran dan hadis, dengan niat yang betul dan disiplin yang ketat. Bukan boleh ambil gitu je.
kan boleh anggap-anggap, dia kena ada disiplin dia. Kajian itu perlu dilakukan dengan teliti dan mematuhi disiplin ilmu supaya ia benar-benar mewakili esteem diri menurut Islam berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam halaman-halaman sebelum ini, isu esteem diri disentuh secara halus dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita tak nak jadi orang Islam yang lemah semangat kan. Tengok orang, puan-puan, iman ni tinggi nilai dia, iman ni tinggi nilai dia. Ustazah ajar saudara kita kan, pelajar-pelajar saudara baru, Ustazah ajarkan mereka supaya mereka rasa nilai mereka tinggi kan. Tak apalah, kurang masih belajar Fatihah, sebutan makhraj pun tak betul, maklumlah kan, bukan bangsa Arab, bangsa Melayu pun lama nak belajar, usahakan bangsa lain yang baru masuk Islam. Tapi yang ada pada mereka ialah nilai iman. Kena sampaikan iman itu kepada ahli keluarga mereka. Mana lebih tinggi? Kita ni tak pandai baca Fatihah, semayang pun rokok kadang-kadang tak betul lagi. Tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun iman. Mana lebih tinggi dengan ahli family kita yang sedang sembah berhala? Mana lebih tinggi? Tentulah lebih tinggi yang beriman. Walaupun kita mungkin tak ada harta sangat kan, mengharapkan zakat dan sebagainya, tapi nilai diri kita tinggi. Tu daripada ayat Al-Quran tu, nilai iman, nilai iman. Tapi iman itu kenapa? Kena sahih, kena betul. Kena betul. Okay. Cuba tengok lagi muka surat 44, asas prinsip esteem diri dalam Al-Quran. Kita nak anggarkan nilai diri kita rendah ke tinggi? Rendah ke tinggi? Jadi panduan daripada ayat Al-Quran tadi, bila kita beriman dengan iman yang sahih, kena tak boleh down, kena rasa tinggi. Bila kita rasa tinggi itu, barulah kita rasa penting kita nak sampaikan iman itu kepada orang lain. Ayat 139 daripada surah Ali Imran yang kita imani menyatakan, esteem diri menurut ilmu wahyu meningkat tinggi dengan sebab iman. Kalau semakin tinggi iman, kita akan rasa nilai diri kita semakin bertambah. Itulah sepatutnya. Nilai kita semakin bertambah. Contoh kan. Contoh, kalau kita biasanya ditimpa musibah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan rasa lebih tinggi, lebih rasa tenang. Orang yang ditimpa musibah, kalau dia ada pemikiran yang salah, mungkin dia rasa Allah tak suka dia kan. Dia pun persoalkan kenapa Allah buat macam ni kepada dia kan. Ya, kan. Tapi kalau kita rasa kifarah itu betul, ampun dosa, maka kita lebih bersih kan. Lebih bersih. Kalau dosa dah terampun, tambah pahala lagi. Sebab itu bila dia berkaitan, iman ni berkaitan dengan ilmu pula. Apa doa yang Nabi ajarkan kepada kita apabila ditimpa musibah? Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila kita ditimpa musibah? Yang ini Ustazah tak ada helaian, sebab Ustazah biasa bagi dalam bentuk image dalam grup. Nanti kita akan kongsikan. Ada lagi tambahan dia. Itu dalam hadis bila Ummu Salamah kematian suami dia, Nabi ajarkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Itu memang akan meningkat iman, dan meningkat esteem diri kalau betul-betul kita menghayati. Sebab itu nak tingkatkan iman, dia berkaitan dengan ilmu, dan doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita memang boleh meningkatkan esteem diri. Nanti kita akan kongsikan ya. Kita akan kongsikan mungkin dalam Facebook kot. Sebab kita ni tak ada dalam grup lagi kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tak payah Ustazah terjemahkan.
Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala di atas musibah yang menimpaku. Ya Allah berikanlah pahala di atas musibah yang menimpaku. Musibah ni yang kecil-kecil pun tak apa, pecah pinggan di dapur. Oh, pinggan tu pula hadiah perkahwinan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, berilah pahala di atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairam minha, dan gantilah yang lebih baik daripadanya. Kalau kita tak doa macam tu sendiri, Nabi ajarkan kepada kita doa yang sangat baik, makna dia mengingatkan kepada kita kepada Allah dan meningkatkan esteem diri kita balik. Kalau down, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Jadi Ustazah nak bagi tahu, nanti kita akan kongsi. Ustazah nak bagi tahu esteem diri ni boleh meningkat dengan meningkatnya iman. Jadi kalau tengah down, kena tingkatkan iman. Itu prinsip dalam esteem diri aras tinggi menurut hadis. Kalau masa down, kena tingkatkan iman. Nak tingkatkan iman macam mana? Antaranya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena tingkatkan iman. Macam orang down kan, contoh orang ini kan, ini isu-isu wanita, orang perempuan dapat tahu suami kahwin lain, down ke tinggi? Down lah, kan? Down. Na'udzubillah. Ada yang kan selepas 5 tahun baru tahu. Allahu Akbar, down memang down kan. Down tu kerana apa? Nilai diri kita ke? Nilai diri kita ke ataupun benda tu datang daripada orang lain? Adakah dia berkaitan dengan nilai diri kita? Situasi tu adakah berkaitan dengan nilai diri kita yang sebenar? Tak kan? Kita macam ni je. Kita rasa kekurangan, tapi kita kena fikir, adakah kita kekurangan dari kita ke? Kita merasakan kan, tapi sebenarnya tak pun kan. Kalau sudut logik tu tak pun. Jadi kan ada isu nak kata dia tu public figure, tak juga, tapi agak dikenali. Dia kata dia tak bagi suami dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Bolehkah kita cakap betul? Tak boleh. Yang dia takut sebenarnya poligami kan. Jadi kita nak berinteraksi dengan perkara agama, sebab bila kita bercakap tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah rukun iman. Kalau kita cakap something yang bersalahan, dia boleh menjejaskan iman kita. Tak bolehlah cakap macam tu. Saya tak nak bagi suami saya ikut Nabi Muhammad. Patut nak ikut siapa? Kan memang kita berkewajipan untuk ikut. Kan? Jadi yang salah faham, Ustazah macam ni, orang yang cakap macam tu, dia sebut macam tu, bateri iman dia tu low, 2%, 1%, sikit-sikit lagi dah. Kita cakap macam tu lah kan. Macam mana dia nak tingkatkan balik iman dia? Nak charge dengan apa? Nak sambung di soket mana? Ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin lain selama Khadijah radhiyallahu anha masih hidup. Settle. Ya? Apa dia? Itu satu perbahasan lain pula. Tentang usia tidak disepakati para ulama. Ada yang kata Nabi kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi umur 25, Khadijah 40. Ada yang kata Nabi 25, Khadijah pun 25, sama usia. Ada juga. Antaranya pandangan Ibn Kathir, antara yang disebut oleh Ibn Kathir. Ada yang kata sama usia. Jadi maksudnya Khadijah meninggal umur 63, 60. Jadi maksudnya saya nak kata
dalam tempoh 20 atau 23 tahun perkahwinan tu Ya. Sebab kan anak-anak semua daripada Khadijah kecuali Ibrahim, kan, kecuali Ibrahim daripada Maria. Jadi dalam tempoh itu Nabi SAW tidak berkahwin lain. Jadi kita settle lah. Kita nak suruh settle dulu. Bila bateri tu dah jadi 1%, 2%, kita nak suruh dia settle dulu dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan settle dengan suami dia. Settle yang iman dulu. Kan? Nabi Muhammad SAW tidak menganiayai. Biarlah dari sudut psikologinya, kita nampak Nabi Muhammad SAW menghargai Khadijah tu. Cukup lah. Kan? Cukup. Selepas itu baru. Kemudian kahwin yang kedua, akad dengan Aisyah, tapi tidak bersama dengan Aisyah dulu. Kan, dikahwin dengan Saudah dulu. Saudah binti Zam'ah. Okey, settle. Kemudian tengok pula ayat Al-Quran. Kan ayat Al-Quran kata, Al-Quran macam mana? Kalau kamu tak berlaku adil, fawahidah. Kalau rasa takut tak berlaku adil, seorang je lah. Maksudnya kalau seorang pun cukup lah. Cukup bagi seorang tu. Bukan maknanya diwajibkan kalau tak ramai tu tak ikut sunnah. Kita settle dulu dengan Allah, Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Yang lain-lain tu kemudian settle dulu. Jangan bateri bagi merah. Jangan bagi bateri tu merah. Bila sebut macam tu, naik jadi hijau balik. Hijau tu berapa? Berapa kalau bateri hijau? 20? 25? Kemudian tambah lagi yang lain-lain. Settle dulu yang tu, kan. Kemudian dari sudut yang lain-lain tu, mungkin ada keperluan kalau isteri sakit contohnya, kan, ataupun isteri tidak menunaikan tanggungjawab, isteri main kayu tiga contohnya, itu mungkin ada keperluan lain pula lah. Tapi sebab kadang-kadang tu salah faham dari sudut basic tu, kan. Basic tu. PJJ mungkin, kan. PJJ, kalau PJJ seorang duduk US, seorang duduk Malaysia, Masya Allah, kan. Memanglah macam mana nak hidup macam tu, kan. Memang memerlukan lah. Memang memerlukan. Jadi kalau dia nampak di situ, dia akan nampak benda ni adalah penyelesaian. Betul tak? Penyelesaian macam mana? Kalau orang nampak dalam konteks dia akan nampak poligami ni adalah satu macam penyelesaian. Ya, penyelesaian masalah. Ya. Bukan suka-suka lah. Sebab kan dalam Al-Quran kata, kalau takut berlaku adil, fawahidah. Kan? Jadi penyelesaian. Kalau dia ada ruang untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa? Sebab orang lelaki tak samalah dengan orang perempuan. Kan? Macam tu. Kita tengok dari banyak sudut. Yang penting kita kena tengok benda tu sebagai penyelesaian. Betul. Macam puan kata tu. Kan? Dibenarkan untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Sebab Nabi SAW kan daripada hikmah sirah Nabi SAW itu tapi yang berlaku dalam masyarakat jadi masalah ni. Apa dia? Sepatutnya benda tu adalah macam satu kaedah penyelesaian sebenarnya, tapi yang berlaku dalam realiti masyarakat kita tambah masalah. Digambarkan macam satu jadi masalah. Betul tak? Betul. Mungkin sebab bukan masalah salah pada poligami tu, pada pengamal dia. Masalah pada praktis tu kan. Betul. Mengamal dengan menerima. Ya, betul. Betul. Ada banyak kan dalam kehidupan kita ni kita jumpa. Ada yang sakit apa? Meroyan ya. Meroyan makan tahun banyak. Jadi dalam proses meroyan itulah suami pun kahwin dengan yang lain. Jadi bila sedar daripada meroyan tu nak buat macam mana? Tahu-tahu dah jadi, tapi dijelaskanlah balik macam mana penyelesaian. Yang bagusnya ialah apabila dibuat secara baik, suami tu tak tinggallah isteri yang sakit tu, kan, dia tetap menjaganya. Yang berlaku, yang biasa-biasa yang berlaku ni maknanya bila dah dua tu tinggal pula. Kan. Okay, esteem diri yang rendah dalam Islam tidak membolehkan seseorang itu sampai ke peringkat berputus asa. Itu kan kalau macam dalam masalah itu, masalah yang kita bincangkan tadi tu, dia mungkin boleh menyebabkan isteri tu rasa esteem diri rendah, kan, jadi low sangat bila dapat tahu.
Tapi tak boleh menyebabkan seseorang itu sampai ke peringkat berputus asa. Kita macam mana, macam kalau orang dalam situasi tu nak tingkatkan balik supaya dia tak berputus asa, tengok Nabi Muhammad sebenarnya macam tu. Kemudian Al-Quran sebenarnya kan surah macam mana, gambarkan macam mana. Kalaulah di pihak suami tu buat sesuatu yang tidak kena lah kan, tidak kena, macam menganiayai, lepas kahwin tu tinggal tak balik kan, setahun sekali balik. Ada cerita macam-macam. Ada cerita yang suami kahwin lain apabila isteri dapat anak OKU. Dia suami tak dapat terima anaknya sendiri, bawa balik makanan tinggal kat tangga, tak masuk. Macam mana isteri dah dapat terima kan? Jadi kalau macam tu, dia kena tetap rasa esteem diri tinggi kan, sebab kesalahan tu bukan di pihak dia kan. Sebab apa? Sebab nilai diri isteri yang menghadapi situasi itu, nilai dia tidak bergantung kepada perbuatan suami dia kan. Adakah nilai diri kita bergantung kepada apa yang dilakukan oleh suami? Tak. Sebab itu kena ada standard, pengukur, timbangan yang betul, baru dia kita boleh naik balik. Kalau tidak, down kan. Semalam jumpa dengan kaki tangan pejabat kesihatan, baru berlaku bunuh diri semalam di Kemaman ni lah, tapi bukan Islam. Saya tanya dia, ada tak berlaku ni di kalangan orang Islam? Ada, dia kata ada. Ada. Itu berputus asa lah kan, berputus asa. Tak boleh putus asa. Sebab itu kena ada nilai diri tu kena tinggi juga, bukan sampai kita sombong, tapi esteem diri ni kena tinggi. Tak boleh terlalu down. Yang bunuh diri down tak ke mana-mana tu. Down sangat, dapat siksaan berterusan dalam neraka. Tak boleh kan. Jadi standard. Bincang dekat kedai tu semalam, buat apa pakcik tu kata bunuh diri? Orang kekasih tinggalkan pun bunuh diri juga. Orang tu tak ada apa-apa yang kekasih tu, kita pula yang bunuh diri. Apa faedahnya kan? Sepatutnya kita down kan, sepatutnya cari yang lain lah. Kan, bergantung kepada orang yang dah lah orang tu tak nak kat kita, kita pula pergi bunuh diri sebab dia tak ada apa-apa sepasal kan. Macam tu. Sebab nilai diri kita ni mesti kita letakkan pada agama, di sisi Allah kita macam mana. Ini kerana seseorang Muslim masih mempunyai tempat pergantungan tertinggi, iaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ayat 53 surah Az-Zumar. Cuba tengok ayat 53 surah Az-Zumar, macam mana bunyinya? Ayat 53. Muka surat 464. Muka surat 464. 464. Jadi kalau pengajian kita ni, pengajian apa-apa pun, akidah ke, psikologi ke apa, semua kita memerlukan Al-Quran. Kebanyakan Al-Quran ada dalam handphone, boleh buka. Kalau tak ada, boleh ambil. Oh, banyak ni kan, tuan rumah ada banyak terjemahan Al-Quran, Alhamdulillah. Surah Az-Zumar ayat 53, muka surat 464. Ini berkenaan dengan dosa besar sangat ni pun kan. Ini berkaitan dengan kita sendiri. Yang tadi tu bunuh diri sebab orang memang lagilah tak berbaloi. Yang ini dalil kepada kita tak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah hapuskan dosa semuanya. Dosa yang paling besar apa dia? Dosa yang paling besar dalam agama Islam ni apa dia? Bunuh diri besar. Dosa yang paling besar lagi besar juga. Syirikkan Allah. Murtad lah tu. Syirikkan Allah tu masuk dalam kategori murtad. Jadi ustazah ni, kelas ustazah saudara baru menyambut orang-orang yang bertaubat daripada dosa yang paling besar, iaitu syirik. Kan? Itulah. Tapi bila masuk Islam, ada lagi ke dosa sembah berhala tu? Dengan syahadah tu dah terhapus dosa. Kan? Apatah lagi kita orang Islam ni kan, dosa-dosa tu, tapi kena betul lah syarat taubat. Orang yang masuk Islam pun kita kena bagikan ilmu kan, buat kelas semua supaya tak adalah saki baki kepercayaan dia tu. Kalau dia syahadah, kan di dalam soalan tu ada, kalau dia ucap syahadah tapi simpan lagi berhala, takut-takut apa yang berlaku kat rumah dia, sah ke syahadah dia? Sah ke syahadah dia? Orang yang masuk Islam, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah tu, dia simpan lagi berhala, nak suruh jaga rumah dia. Sah ke syahadah dia tu? Tak sah. Jadi maksudnya taubat daripada syirik mesti taubat nasuha, betul-betul kena musnahkan semua berhala, kena keluar daripada rumah, colok-colok semua tu kan. Gitu. Jadi orang Islam pun jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampunkan semua dosa dengan syarat taubat nasuha kan, penuh dengan menepati semua syarat-syarat taubat. Jadi ayat 53 surah Az-Zumar ini memberitahu kepada kita tak boleh kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ada lagi tempat pergantungan. Jadi nilai diri kita tu rasa ada lagi tingginya. Tu. Seorang pendosa ketika dia menyedari bahawa dosa menyebabkan harga dirinya rendah di sisi Allah, tetapi tidak akan berputus asa sekiranya dia tahu pintu taubat masih terbuka. Aku ni jahat, Allah nak terima ke aku lagi tak? Nak semayang awak benda lagi aku ni tak? Sepanjang hidup tak pernah pun Allah terima ke semayang aku? Kita nak jawab macam mana dia? Kena semayang, kena taubat, wajib taubat, Allah terima. Kan selagi nyawa belum sampai di kerongkong, Allah terima taubat. Dan orang bertaubat ni kadang-kadang mungkin boleh dia jadi lebih baik daripada kita kan. Tapi kalau dia jadi lebih baik daripada kita, dia jadi lebih baik daripada kita tu sebab atas dasar nasihat kita dapat pahala juga kan. Sebab kita yang menunjukkan kebaikan kepada dia. Orang yang gagal dalam sesuatu perkara tidak akan merasakan dirinya tidak berguna apabila menyadari besarnya nilai dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jikalau dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada ujian berkenaan. Ini kalau cikgu kan, kalau di sekolah elok ajarkan tu sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ustazah dari sudut peribadi banyak terima cerita aduan ni berkenaan dengan pelajar-pelajar yang gagal mendapat apa yang dia nak. Peperiksaan Jepun kan, ada pelajar yang nak kelar tangan ni, bukan gagal tapi tak dapat sama dengan best friend dia itulah kan, kumpulan dia, grup dia tu. Malulah kononnya kepada kawan-kawan sekeliling. Dia tengok pandangan dia, nilai diri dia berada pada kawan-kawan dia. Dia tak letak nilai diri dia pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak kelarlah tangan. Kemudian di sebuah kampung di Terengganu beberapa tahun yang dahulu, UPSR baru pun di sebuah kampung, saya tak pasti gagal atau
dia tak dapat capai apa yang family dia nak ataupun macam mana, tapi gagal lah, maksud gagal dalam perspektif dia lah. Gantung diri. UPSR berapa tahun puan? 12 Sekarang UPSR tak ada dah. Sekarang UPSR pun tak ada. Alhamdulillah. Macam sia-sia kan. Sia-sia apa? Yang gantung diri dengan UPSR tu. Ya kan, gantung diri. Mudah-mudahan, yalah, nak kata dia tu mudah-mudahan belum balik lah kan. Kalau balik pun mudah-mudahan Allah ampun lah kan. Tak tahulah macam mana. Itu soal family pun satu juga kan. Jadi kita kena terimalah dulu. Mungkin dia marah ke apa ke kan, mungkin juga. Wallahu alam. Ada macam nak keluar tangan tu, ada kes dulu sebenarnya dekat Australia, dia pelajar sudah JPA hantar. Ya. Tapi sebab masalah problem dia jadi down kawan-kawan. Jadi kalau menghadap dia tak dapat Ya. Belajar luar negara. Bunuh. Balik Malaysia sayang. Dia bunuh diri di sana. Dia kelar tapi tak. Kelar tapi tak. Alhamdulillah kan, bolehlah bertaubat. Kalau kelar tak mati, boleh taubat lagi kan. Tapi sakit. Keluarga. Yalah, betul lah kita. Sebab itu kita perlu belajar esteem diri ni. Esteem diri ni bila kita tahu, kita bukan untuk diri kita saja, kita boleh bantu orang lain yang down tu. Down. Dan kita kena nilai orang ni, termasuk ahli family kita, berdasarkan agama. Jangan terlalu tekan dia kalau dia tak dapat apa yang kita nak. Kan. Yelah, ibu bapa tentulah nak anak-anak cemerlang kan, tapi kita kena tahulah anak dia ada masalah sendiri, tak sama kan. Adik-beradik 10 orang tak sama. Lepas tu kita sendiri kena terimalah apa yang Allah berikan kepada anak kita kan. Asalkan dia tu jangan lari daripada jalan yang lurus, itu yang paling utama kan. Gitu. Dan kita tengok juga rezeki ni pelbagai kan. Rezeki ni pelbagai, jauh lagi perjalanan hidup ni masih jauh di hadapan. Gitu. Kadang-kadang yang dapat cemerlang tu pun bukan semestinya cemerlang kan dalam kehidupan. Yang cemerlang dalam kehidupan ni satu pula penilaian lain pula. Apa penilaian kita tentang cemerlang dalam kehidupan kan. Gitu. Orang yang gagal dalam sesuatu perkara tidak akan merasakan dirinya tidak berguna. Yang jadi bunuh-bunuh diri kelar-kelar ni sebab rasa diri tak berguna lah kan. Jadi penilaian dia duduk pada orang. Ketika tu dari sudut psikologi kita faham lah. Kalau dia letakkan nilai diri daripada Tuhan, Allah ada syakna kepada kita nak dapat berapa A. Gagal dalam peperiksaan, tak ada. Dari sudut pandangan orang mungkinlah kita down kan, tapi dari sudut Tuhan kan, mungkin maknanya kita tak faham, mungkin salah kita lah kan dalam pelajaran tu, ataupun mungkin kita sakit dan sebagainya. Jadi kena tengok nilai diri kita pada kacamata agama, pada penimbang agama. Jadi besar nilai dirinya di sisi Allah jikalau dia bersabar. Mungkin Allah tentukan itu nak bagi dia pahala yang lebih lagi, iaitu pahala dalam bentuk sabar kan. Bila kita belajar bab sabar ni, nilai pahala sabar ni sangat tinggi, sangat tinggi, dan mengharapkan pahala daripada ujian berkenaan. Ada juga kes yang macam nak bunuh diri tu sebab gangguan tu lain lah kan. Kalau dia tak sedarkan diri, gangguan ni kalau dia tak sedarkan diri buat benda tu, dia bukan kan, itu kena semak semula, kena buat medical check up kot kan. Itu tapi di luar kewarasan macam tu. Tapi sepatutnya kita kalau boleh kita kawal diri kita, jangan sampai syaitan menguasai kita. Syaitan ni boleh menguasai kita, boleh mengganggu kita mengikut pintu-pintu kelemahan kita. Mungkin dia masuk dan ikut pintu gembira, terlampau gembira, nak happy sangat kan, untuk meraihkan kejayaan kononnya pergi tempat maksiat. Syaitan masuk melalui pintu kegembiraan. Syaitan boleh masuk dalam pintu kerisauan kan, kerisauan, pintu was-was dalam ibadah, pintu kesedihan, pintu kesedihan.
kena beringat molek. Pintu kesedihan pun syaitan boleh masuk. Sedih sangat, sampai blur kan, sampai blur, tak tahu apa. Itu kena rawat lah, kena rawat dengan cara agama. Hadis-hadis sahih menyuntik harapan dan terapi yang mampu memulihkan esteem diri rendah seseorang dengan memberikan konsep diri yang betul. Konsep diri yang betul. Kan kita yang luar tu apa ni? Sebab itu penting kan kita belajar agama ni, kita tengok hadis-hadis tu, dia hadis ni ialah praktikal kepada ajaran wahyu. Kan sahabat tu generasi yang terbaik. Nabi ajar kepada sahabat macam mana tentang iman, tentang Islam dalam praktikal, dalam bentuk praktikal hadis ni. Dia bukan sekadar teori sahaja. Sebab hadis ni ada dalam bentuk perkataan, ada dalam bentuk perbuatan kan. Ini bermakna dalam konsep esteem diri menurut neraca ilmu wahyu, keadaan esteem diri rendah begitu cepat mampu dirawat dan dinaikkan semula. Antaranya adalah dengan cara mengingati kewujudan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita membaca dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, kita mendapati konsep esteem diri ini banyak dan jelas. Banyak dan jelas. Antaranya, nombor 1, nilai terpenting dalam diri seseorang ialah iman. Tadi kan dalam ayat tadi. Ini kita ulang semula. Konsep ini terkandung dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Puan-puan ustazah nak minta buka Al-Quran puan-puan sendiri. Sebab yang ini kadang terjemahan ni dia akan menambah lagi apa yang kalau kita buang penerangan tu, dia akan jadi lebih jelas. Cuba tengok dalam Al-Quran puan-puan tu sendiri, surah Ali Imran. Muka surat berapa? 67. Cuba bacakan terjemahan 139. Cuba bacakan puan terjemahan dalam terjemahan tu. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati kerana kamu paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Itu kan. Itu lebih ringkas. Itu yang lebih ringkas. Janganlah kamu merasa lemah. Merasa lemah dan jangan kamu bersedih hati. Sedangkan padahal kamulah orang-orang yang tertinggi sekiranya kamu benar-benar beriman. Itu nampak ke tak nilai diri? Kan nilai diri yang tersirat dalam ayat 139 surah Ali Imran. Okey, itu nombor 1. Kita nak bincang tentang apa ni? Nombor 1, nombor 2 ni konsep esteem diri dalam ayat-ayat Al-Quran. Nilai diri dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni Allah ajar kepada kita macam mana nak nilai diri kita. Nombor 1, kena nilai dari sudut iman. Kalau betul-betul beriman, nilai diri kita tinggi. Syarat tadi iman tu mestilah yang sahih, yang betul. Allah Rabbul Alamin. Allah tu Tuhan yang mesti disembah. Jangan percaya Allah buat segala-segala tapi kita buat segala-galanya, tapi bila time nak minta, kita pergi minta dengan busuk ke, minta dengan wali dalam kubur ke, kan minta dengan makhluk-makhluk Allah. Ataupun yang berlaku, yang saya sebut ni berlaku lah ni. Bila nak minta hajat, katanya orang Islam percaya kepada Allah mencipta seluruh alam. Masa nak minta dengan wali dalam kubur, minta dengan Nabi Muhammad. Kan? Wahai Nabi Muhammad, tolonglah saya ni. Boleh ke Nabi Muhammad datang tolong kita? Tak boleh, kita tak boleh. Bila kita nak memohon hajat, kita kena seru nama Allah sahaja. Dialah kuasa gaib yang benar-benar mampu menolong kita. Kita percaya lagi kuasa-kuasa lain. Pernah dengar tak orang minta dengan Nabi Muhammad? Panggil Nabi Muhammad tolong. Pernah ke? Kalau dekat sini tak lah. Kalau dekat Raudah tu, Ya, pernah dengar kan? Oh, di Raudah tu, pernah dengar. kat Madinah tu. Kalau di Raudah, malah kami sebagai umat Minta tolong kan? Tak boleh. Dia mungkin faham konsep minta dengan Nabi ni syafaat kot. Itu kena faham baik-baik kan. Syafaat itu Nabi tu boleh tolong
Syafaat itu pada hari akhirat, bukan kita minta syafaat sekarang. Syafaat itu akan Nabi berikan pada hari akhirat nanti. Itu pun setelah menunggu lama, kan, setelah menunggu lama. Tak boleh sebab itu cuba puan-puan buka kertas tu, sambil-sambil kita ni tengok kertas yang bagaimana kita beriman kepada Allah. Ada ilah kat tengah tu. Kertas yang Ustazah bagi tadi. Oh, belum. Belum, nanti kita tengok. Kertas tu tajuk dia, bagaimana kita nak beriman kepada Allah. Tak ada file. Izzah dia tak ada file. Oh, file. Ustazah bagi siap-siapkan apa yang ada dalam beg ni, bagi siap-siap. Nanti kita akan buka. Masa akan datang mungkin diperlukan, tapi stok tak ada, jadi bagi siap-siap. Tengok tu helaian itu, bagaimana saya hendak beriman kepada Allah. Kan ini yang Ustazah kita bincangkan tadi tu. Nilai diri kita yang penting sekali ialah iman. Tapi iman tu kena sahih, iman kena betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau iman tu tak sahih, dia tak panggil beriman lah. Sebab iman ni kena beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Iman yang dikehendaki oleh Allah tu diajarkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana iman yang sahih? Jadi kalau iman dengan yang sahih ni, iman yang sahih ni berdasarkan ayat Al-Quran. Cuba kita tengok tajuk apa dia tadi puan, yang Ustazah suruh buka tu, tajuk apa? Tajuk dia, bagaimana saya hendak beriman kepada Allah. Bagaimana saya hendak beriman kepada Allah. Yang ni nak mulakan daripada mana? Yang ni kita mulakan, nanti kata Ustazah ambil kat mana ni kan. Cuba kita tengok, cuba buka surah An-Nas. Hari tu mula-mula sekali hari tu kita dah buka. Tak apa, sebab kita ada sahabat-sahabat baru, kita buka balik. Kita nak beriman kepada Allah ni, kita kena tengok Allah bagi tahu apa tentang dia kepada kita. Kita nak tahu Allah bagi tahu apa, kita kena tengok Al-Quran, kan, tengok hadis. Surah An-Nas, surah yang terakhir sekali, muka surat 604. Surah yang terakhir sekali. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita tengok makna dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbin nas. Ayat pertama tu terjemahan puan-puan apa dia? Rabbin nas. Puan yang berkacamata, Ustazah tak kenal nama lagi. Cuba bacakan terjemahan dalam ayat yang pertama. Terjemahan ayat pertama. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia. Tuhan kepada sekalian manusia. Ayat 3, ilahin nas. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Okey. Rabb, Tuhan juga. Ilah, Tuhan juga. Kan, Tuhan. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan yang
layak disembah, yang patut disembah oleh manusia. Jadi bila Allah perkenalkan dirinya sebagai Rabb, sebagai ilah, ayat 1 Allah kata dia ni Rabb manusia. Ayat yang ketiga Allah kata dia ni ilah manusia. Kan, ilah manusia. Kan dalam kita dalam bahasa Melayu kan, ya Rabbi, tak balik lagi. Contoh kan. Kalau buat saja ya ilahi, Tuhan lah tu kan. Tapi dalam bahasa Melayu seolah-olah Rabb dan ilah tu sama. Prinsip dalam Al-Quran, Allah tidak menggunakan perkataan yang berbeza untuk makna yang sama. Dia ada beza sikit. Jadi cuba tengok helai yang Ustazah bagi, bagaimana saya hendak beriman kepada Allah tadi. Yang ilah tu Ustazah letak dah, sudah letakkan pada kotak yang tengah tu. Jadi kotak yang mula-mula sebelah kanan ke sebelah kiri? Kan, dia kalau kita ikut tajuk, dia akan jadi sebelah sini. Kalau kata kita ikut tulisan Arab tu, dia akan jadi sebelah sini. Terpulanglah kepada puan-puan. Tak boleh. Kalau ikut tajuk, dia akan jadi sebelah kiri. Kalau ikut itu tak apa, tak kisah pun. Tiga-tiga tu kena beriman juga. Okey. Nombor 1, sama ada sebelah kanan sebelah kiri, kita kena beriman kepada nombor 1 ayat surah An-Nas dulu. Rabb. Kena tulis Rabb di situ. Kita kena beriman kepada Allah sebagai Rabb. Ayat mana lagi yang Allah sebut dia tu Rabb? Bagus kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Fatihah tu surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah nombor 1. Surah nombor 1. Surah An-Nas surah paling akhir. Surah yang pertama Allah perkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta menguasai seluruh alam. Surah yang terakhir Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbun Nas, Tuhan yang menguasai mencipta manusia. Manusia itu termasuk dalam alam lah juga. Tapi sebab surah ni berbincang tentang manusia. Okey. Jadi nombor 1, bagaimana saya hendak beriman kepada Allah? Saya hendaklah beriman kepada Allah sebagai Rabb. Kan, sebagai Rabb. Yang kedua, saya hendaklah beriman kepada Allah sebagai ilah. Sebagai ilah. Cuba mengucap sekejap. Ada tak perkataan ilah dalam tu? Ada? Ada. Boleh tak orang yang nak masuk Islam tukar ilah tu kepada Rabb? Asyhadu alla rabba illallah. Boleh ke? Tak boleh, tak jadi Islam. Tak boleh. Tak jadi. Sebab makna dia lain. Makna dia lain. Dia kena sebut dengan ilah. Jadi nombor 2 tu, yang tengah tu saya dah tulis, kita kena beriman kepada Allah sebagai ilah. Apa beza Rabb dengan ilah? Kita apa, nanti dulu. Yang hujung sekali tu, sama ada hujung sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ikut puan-puan letak. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Letak situ. Yang ni tak tulis Jawi lah. Kan, nak tulis Jawi boleh, bagi yang boleh Jawi tak apalah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Yang sahih, hadis palsu tak boleh lah. Kan, yang sahih. Yang pertama, bagaimana saya nak beriman kepada Allah? Yang pertama, saya hendaklah beriman kepada Allah sebagai Rabb. Yang kedua, saya hendaklah beriman kepada Allah sebagai ilah. Dan yang ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, saya hendaklah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Mana boleh ambil sumber lain? Kan? Mestilah datang daripada sumber wahyu. Nama-nama boleh. Ya. Tapi yalah, itu sebagai panduan je itu. Sifat-sifat yang mana? Sifat-sifat tu nanti kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran dan hadis. Nama menunjukkan sifat. Ar-Rahman menunjukkan sifat. Tapi kalau dalam nas itu, dalam ayat ataupun hadis sebut tentang sifat dia, sifat tak boleh jadi nama.
Sifat tak boleh jadi nama. Nama akan menunjukkan sifat. Kalau kita tahu nama, kita dapat dua, nama dan sifat. Kalau kita tahu sifat, sifat saja, dia tak boleh ditukar menjadi nama, tidak boleh. Contoh dalam hadis, Allah gembira menerima taubat hambanya, kan lebih gembira daripada orang sekian-sekian yang digambarkan dalam hadis. Jadi Allah gembira terima taubat hamba dia, sifatlah tu, tak boleh jadi nama. Tak boleh jadi nama. Itu contoh dia. Okey. Gembira tu ditafsirkan sebagai nama Allah, salah lah. Tak boleh jadi nama, jadi sifat saja. Sebab nama dia kena jadi, kena ada alif lam depan tu kan, al-alim, al-aziz, nama kan. Nama. Tak mesti. Yang wajib ni kita beriman tu. Kan, bagaimana saya nak beriman kepada Allah? Saya mesti beriman kepada Allah sebagai Rabb. Saya mesti beriman kepada Allah sebagai ilah, dan saya mesti beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Tak mesti ingat. Tapi bila dah ingat, tak apa dah ingat. Bila kita jumpa tu, oh ini nama ni, kan wajib percaya. Gitu. Sebab tu macam berdiri dengan sendirinya macam ni. Itu salah satunya. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, nanti bila kita belajar, nanti kita akan jumpa banyak lagi. Okey. Yang Ustazah huraikan tu, kertas tu nak huraikan yang mana tu? Bahagian nombor 1 muka surah 45. Konsep esteem diri, nombor 1, kita hendaklah beriman kepada Allah. Kan, nilai diri nombor 1 berdasarkan Al-Quran, kita kena beriman. Kan, iman kepada rukun-rukun iman lah. Kan, tapi dia memula dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah tu kena sahih. Jadi kalau kata beriman tapi beriman salah, macam mana beriman salah? Percaya bahawa Nabi Muhammad dan Allah tu satu, macam mana boleh jadi beriman macam tu? Tak boleh lah. Dia tak akan meningkatkan esteem diri. Tak betul konsep tu. Kan, sebab kita nak nilai esteem diri ni, dia ada standard dia. Jadi kena ikut standard tu lah, baru dia jadi naik. Apa dia? Pasal dia kata Nabi Muhammad ni Allah, dekat dalam viral dalam media sosial, tapi dah lama sebenarnya, berkurun-kurun yang percaya benda tu. Alim je tau. Macam sebab dia dekat New Zealand. Apa New Zealand pula kau ni? Dia kat New Zealand, dia Sekarang ni? Dia tak suatu nak duduk sana sebab dia kata dia terancam duduk kat sana Malaysia. Sebenarnya bukan dia seorang yang sebut kenyataan itu. Banyak lagi. Kalau dah cari dalam YouTube, saya dah jumpa beberapa orang. Tapi tidak dia adalah pandailah sembunyi-sembunyi itu dia. Hai puan-puan, kalau tahu sebenarnya banyak kepercayaan macam tu. Yang kalau puan-puan pernah dengar, antaranya konsep Wahdatul Wujud Nur Muhammad tu, dia lebih kurang tu ya sebenarnya. Asal dia, basic dia. Samakan Nabi dengan sebagai Tuhan. Apa dia? Yang Wahdatul Wujud, asalnya macam tu. Kemudian dia berbeza huraian lah, tapi asalnya sebab apa? Sebab tidak ada konsep Wahdatul Wujud dalam iman kita. Iman menurut Al-Quran dan hadis tak ada konsep Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud ni kesatuan wujud. Mana boleh Allah SWT dengan makhluk ni bersatu wujud? Itu kepercayaan agama lain yang cuba dibawa ke dalam agama Islam. Falsafah agama lain dimasukkan dalam falsafah agama Islam. Tak boleh lah, dia akan jadi bertentangan. Kemudian konsep Nur Muhammad itu pula, Nur Muhammad ni berasal daripada hadis palsu. Cerita ringkas ceritanya, Wahdatul Wujud ni daripada falsafah agama lain. Kemudian nak bawa kononnya nak memperkayakan, tak payah perkayakan, dah kaya Islam ni. Bila nak cuba memperkayakan, benda tak ada, dia pun buat hadis palsu. Nur Muhammad tu asalnya daripada hadis palsu. Nur Muhammad ni, kalau perempuan pernah dengar, semua makhluk ni asalnya dibuat daripada cahaya Nur Muhammad. Itu hadis palsu. Okey, nombor 1. Jadi bila kita bercakap tentang esteem diri, tapi sebab nilai yang pertama, nilai terpenting dalam diri seseorang mengikut konsep esteem diri aras tinggi adalah iman. Tapi iman tu kena betul, kena sahih. Jadi panduannya secara ringkas, kita kena beriman kepada Allah sebagai Rabb. Apa beza Rabb dengan ilah?
sebagai penutup. Maksudnya kita akan berhenti setakat muka surat 46. Kita sambung perbincangan tentang apa beza Rabb dengan ilah. Ilah adalah Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Kan kita dah bincang dulu kan? Rabb. Ada whiteboard ni. Kan ringkas. Nampak ke boleh alih ke ni? Tak boleh. Silap alih nanti terbalik kan. Ni kan? Nama-nama dan sifat-sifat tak perlu dilakarkan pasal dia lain. Kan? Rabb dengan ilah ni sebab dalam masyarakat kita Ustazah ambil sisi Jawi sisi Arab. Rabb di sini. Rabb di sini. Sini ilah. Apa beza Rabb dengan ilah? Okey. Sebab dalam bahasa kita ini pun Tuhan, ini pun Tuhan. Kita memang kena percaya kepada Allah sebagai Rabb dan ilah. Tapi Tuhan yang macam mana? Bukan dua Tuhan. Ada orang kata aja kalau tiga tu Trinity. Bukan Trinity. Minta maaf, jangan faham macam tu kan. Bukan Trinity. Kan dalam surah An-Nas tu ada Rabb, kan ada ilah. Lepas tu nak berjelaskan ni apa beza dia, sampai kita tak boleh lah bila dalam syahadah tu tak boleh sebut asyhadu alla rabba illallah, tak sah sebab makna dia lain. Rabb ni ini alam. Ini alam plus kita lah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas kan. Qul a'udzu birabbil falaq kan. Tiga surah sebut tentang Rabb. Apa makna dia? Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mencipta anak panah ke bawah, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang beri rezeki, Tuhan yang menguasai, mentadbir. Apa yang Tuhan buat kepada alam dan kita ni, itulah Rabb. Tuhan yang jaga. Kan? Anak panah ke bawah. Anak panah ke bawah. Ni. Ya. Daripada Tuhan kepada alam tu. Nak suruh faham kan? Tips ni. Kemudian yang ini alam. Dia bukan yang lain. Dia berkaitan lah. Bila kita percaya Allah sebagai Rabb, kita alam ni sembah Allah lah sahaja. Kita randi Allah Rabb buat kita. Kita ni kenalah sembah Allah sebagai ilah. Ilah ni hanya Allah yang mesti disembah, yang layak disembah. Sebab itu tidak sah kalau kita sebut asyhadu alla rabba illallah. Sebab apa? Sebab orang-orang musyriku Mekah bila ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi, ni ayat Al-Quran, la yaqulunna Allah, orang-orang musyriku Mekah akan kata Allah. La yaqulunna Allah. Tapi mereka sembah apa? Bila dia nak sembah, dia sembah berhala duduk sini. Dia tak sampai sini. Dia tak beriman kepada Allah sebagai ilah. Sebab tu dia tak nak mengucap ni senang je bahasa Arab kan, sebab dia orang Arab. Tapi mereka tahu kesan daripada mengucap ni, dia kena buang berhala ni. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang mesti disembah melainkan Allah. Dia kena buang semua sini. Jadi kalau sembah benda lain, maknanya sembah alam lah. Alam ni berhala, alam ni matahari kan, sembah matahari. Alam ni wali-wali, alam ni Nabi Muhammad. Apa lagi alam? Sembah apa lagi? Sembah monyet kan. Sembah orang ni banyak puan-puan. Cuba puan-puan cari yang sembah orang ni banyak. Sai Baba contoh kan. Sai Baba tu dia mengaku dia Tuhan. Pengikut ramai. Manusia tu, sebab itulah Allah SWT murka kepada orang yang syirik kepada dia kan. Sai Baba tu orang mati dah pun. Macam mana? Dia orang ada dah konsep sendiri, mati dah pun Tuhan juga. Kan? Jadi ilah ni hanya Allah yang mesti hanya Allah
Bila kita percaya kepada Allah sebagai ilah, hanya Allah kita sembah. Mohon pertolongan, kan? Apa lagi? Beribadah kepada dia, hanya kepada Allah kita beribadah. Dan seterusnya. Saja kepada dia kita takut, hanya kepada dia kita harap, hanya kepada dia kita tawakal, dan seterusnya. Itulah perbezaan antara Rabb dengan ilah. Nama-nama dan sifat-sifat kita contoh secara ringkas tu kan. Ar-Rahman menunjukkan nama dan menunjukkan sifat. Salah satu sifat yang lain, Allah terima taubat hambanya. Itu sifat, tak boleh jadi nama. Itu perbezaan perbezaan antara Rabb dengan ilah. Ada soalan tak daripada helaian yang pertama ni untuk hari ni? Ada soalan? Kenapa kita orang Islam boleh menamakan anak kita dengan nama-nama Abdul, letak kena hamba di depan. Abdul Halim, Abdul Ghaffar, Abdul Hayy. Tak bolehlah kita letak nama Tuhan, kan? Sebab tu kena letak Abdul. Bermula dengan Abdullah, Abdul Halim, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Betul. Abdul Latif. Macam tu. Nanti kita akan selalu buka helaian ni. Bila kita jumpa perbincangan yang berkaitan, kita akan buka. Okay, sekarang kita dapatlah satu nilai esteem diri berdasar Al-Quran hari ni, iaitu iman. Iman tu pula kena yang sahih. Kalau tak sahih, jadi salah. Tak boleh. Ada lagi soalan lain? Kalau ada lagi satu sebelum kita akhiri. Siapa yang boleh bagi tahu? Adakah sebelum ni kita tahu, kalau puan-puan yang hadir pada hari ni, adakah sebelum ni puan tahu perbezaan antara Rabb dengan ilah? Tak detail. Puan sebelum ni, adakah puan tahu perbezaan antara Rabb dengan ilah? Tidak tahu. Tak tahu sebelum ni. Okey, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya datang ada manfaat. Kan, sedangkan kita selalu baca surah An-Nas ni, memang selalu bacalah kan, yang pendek kan. Apa dia? Rabb. Kita iktirafkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kenapa segala puji hanya bagi Allah? Sebab puji ni apa? Segala puji, pujian. Apa dia maksud puji-pujian? Kan yang apa sebut puji-pujian apa ni? Yang bersih, apa yang bersih, yang indah, kan? Yang pandai, kan? Yang sedap. Apa lagi? Bentuk puji-pujian apa dia lagi? Nikmat, apa dia lagi? Cantik belum lagi kan? Cantik, kaya, kan? Apa lagi? Amannya negara ni, aman, kan? Tenangnya muka dia, kan? Tenang. Pandainya dia. Kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya bagi Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang bagi semua ni, kan? Allah yang bagi ni. Indah siapa bagi? Allah. Kan? Sedap, kan? Buah apa sedap? Buah apa sedap? Puan suka buah apa? Buah apa?
Keledai. Dragon. Oh, buah naga, dragon fruit. Buah naga. Buah naga tu sedap. Siapa yang buat buah naga? Allah kan? Jadi segala puji hanya bagi Allah. Orang pandainya dia. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau Allah buat tak pandai apa sudah. Allah yang menggunakan. Apa dia? Kita puji pada manusia. Puji tak apa. Puji pandainya kamu. Tuan tu kena jawablah alhamdulillah. Cantiknya budak ni, contoh kan. Mak dia katalah alhamdulillah. Bukan mak yang buat mata budak, hidung budak kan, kulit budak kan. Gitu. Segala puji hanya bagi Allah. Itu Rabb. Boleh Satu lagi Ya. macam bapa saudara Nabi kan, Mm-mm. ada yang tak masuk Islam. Dia mengakui Rabb tu, tapi dia tak nak mengucap sebab itulah maksudnya akhir dia pun tak masuk Islam juga. Ya. Dia tak nak aku. Sebab itu syahadah ni dia ada syarat sah kan. Dia kena terima dalam hati, dia kena sebut dengan lidah dan kena amal dengan anggota. Jadi kalau itu Abu Talib kan, dia baik tapi dia terima Allah sebagai Rabb. Tapi selagi tidak terima Allah sebagai ilah, tidak beriman kepada Allah sebagai ilah, dia tidak dikira sebagai seorang muslim. Kafir kan, kafir. Maksudnya kalau konteks bila kata menerima tu, maksudnya dia macam menyamakan Allah dengan Tuhan yang lain lah. Apa dia? Sebab bila kalau contoh macam ni, saya kata dia menerima Allah sebagai Rabb, tapi tak nak, dia tidak menerima sebagai ilah. Maksudnya kita boleh faham yang dia ni meletakkan Allah sebagai Rabb tu sama macam Tuhan-Tuhan dia, bahala-bahala yang lain lah kot. Betul ke? Tak faham maksud puan. Maksud saya dia sebab apa dia tidak boleh beriman dengan ilah tu, sebab dia menyamakan Allah tu sama macam Tuhan-Tuhan dia. Sama macam Tuhan-Tuhan dia ada, yang sedia ada tu. Gini. Dia terima Allah sebagai Rabb. Okey, Allah yang buat saya. Tapi semasa dia nak sembah tu, dia letak makhluk di sini. Dia tak nak sembah. Sebab kalau orang musyrikun Mekah, dia dakwa patung dia ni liyuqarribuna ila Allah. Dia mendakwa patung dia ni akan mendekatkan diri dia kepada Allah. Perantaraan. Di kalangan orang musyrikun, ada yang dia letak perantaraan, ada tak tahu langsung tentang Allah ni. Contoh orang Buddha kan, dia sembah. Tapi mereka tak sampai ke sini. Mereka tak sampai ke sini pun tak sampai. Dan sebab kalau kita tanya orang Buddha ni, siapa yang mencipta langit bumi, dia bukan kata sembahan-sembahan dia tu. Dia tak sampai ke sini pun. Tak tahu siapa yang cipta. Semula jadilah kot. Jadi benda tu tak jelas. Cerita-cerita dia tu kan, bila dia berdoa tu, kita tahu dia cakaplah Tuhan. Dari sudut fitrahnya dia menerima. Tapi kalau kita tanya siapa yang mencipta alam ini, kalau dari sudut agama dia lah, dari sudut fitrah mungkinlah dia kata ada satu kuasa. Dari sudut agama tak ada asal usul. Jadi macam tu. Jadi kita perlu tahulah. Sebab itu ada banyak hikmah kerana apa Allah SWT memberikan contoh musyrikun Makkah. Mereka percaya kepada Allah sebagai Rabb dan tidak terima Allah sebagai ilah. Last sekali sebagai penutup, buka ayat Al-Quran juga. Sebagai penutup, cari perkataan liyuqarribuna ilallah. Nak bagi tahu ni, bukan sekadar tidak bukan mereka tidak percaya kepada Allah sebagai Rabb. Kita tengok surah Az-Zumar lagi tadi, ayat 3, muka surat 458. Muka surat 458. Ayat 3. Ala lillahi dinul khalis
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa terjemahan puan-puan tu? Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ala lillahi dinul khalis. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, yang sembah selain daripada Allah tu, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kalau patung lah, kan, selain daripada patung apa-apalah, semua makhluk semua, melainkan supaya mereka, makhluk-makhluk itu, patung-patung itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dia ambil perantaraan. Kita sembah Allah direct. Sembah Allah direct. Sekarang ni kena hati-hati juga sebab ramai yang kita nampak dalam medsos ni kan, dia dalam pakaian agama, kita ingatkan dia tu orang agama. Lepas tu dia cakap lah, kita ni tak dekat dengan Allah, kita kena minta lah dengan wali. Sebab itu Ustazah, untuk terakhir ni Ustazah suruh buka juga ayat 3 surah Az-Zumar. Balik kena bawa bekayah ni. Kena ingat baik-baik. Ini sampel untuk kita jadikan sebagai sifir dalam kehidupan, nak kenal barang benar, barang betul, barang salah ni. Memang kita jumpa banyak sebaran-sebaran. Ustazah ada captionnya. Ustazah maklum, ada kawan-kawan yang ikut ni. Ikut satu, dia kata, dia ambil gambar Facebook lah biasanya kan. Gambar guru yang dia ikut ni, guru ni dia ambil gambar dekat kubur yang ada kelambu, yang ada penisan dia tu yang ditutup kan, dibalut dengan kain lah biasanya macam tu kan. Jadi dia kata, kita minta tidak terus kepada Allah, kita minta dengan wali dia dalam kubur. Kerana apa? Kerana wali itu dekat dengan Allah. Wali itu umpama tangga untuk sampaikan kita kepada Allah. Sama tak? Sama kan dengan ayat 3? Sama kan, lebih kurang saja. Jadi tidak kena, sebab itu kita kena ikut as-sunnah, kena ikut cara Nabi minta kepada Allah macam mana. Adakah ada perantaraan? Tidak kan Nabi. Sebab itu Ustazah sangat penting kan doa-doa ajaran Nabi SAW. Kita dapat tahu pola ajaran Nabi. Allahumma mana minta dengan perantaraan kan. Gitu. Adalah kan yang memang banyaklah yang viral ni. Ustazah jawab macam ni kan, Nabi SAW hijrah ke Madinah kan hijrah ke Madinah, dia minta tolong siapa tunjuk jalan. Riwayat yang sahih. Nabi SAW, cerita tentang hijrah ke Madinah ni, para sahabat Nabi suruh berhijrah dulu kan, dia tunggu arahan Allah SWT. Jadi dia tunggu dengan Abu Bakar, kemudian sampai masa dia pun keluar berhijrah kan. Nak pergi, tak boleh lah ikut jalan bandar kan, kena ikut jalan kampung lah, jalan yang tidak diketahui, nak bersembunyi. Jadi dia gunakan khidmat siapa? Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni orang non-Muslim yang baik lah kan. Kenapa Nabi SAW tak minta tolong dengan malaikat? Kan Nabi kamcing dengan malaikat. Minta tolong kepada Allah. Nabi ajarkan dalam sirah dia tu, ditunjukkan kepada kita nak minta dengan malaikat. Malaikat pun doakan kepada kita. Doa kepada siapa? Kepada Allah kan. Minta hanya kepada Allah. Letak tambah sini satu lagi kan, alam termasuklah malaikat. Minta hanya kepada Allah kita doa hanya kepada Allah. Selain daripada Allah adalah makhluk. Gitu. Wallahu a'lam. Segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada diri kita sendiri. Semoga bermanfaat hari ini untuk menambahkan iman dan esteem diri kita.
Okay, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.